Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa kita lagi ke dalam uh, panduan jawapan bagi Sains Tahun 2, buku latihan dan aktiviti. Hari ini kita akan buat pada muka surat 70. Okey, sebelum itu kita akan rujuk dulu buku teks. Kita rujuk dulu buku teks pada muka surat 110 dan 111. Okey, ini dia punya penjelasan daripada buku teks. Okey, tajuk utama kita hari ini adalah udara. Okey, udara di sekeliling kita. Udara berada di sekeliling kita. Sentiasa di sekeliling kita ada udara. Udara terdapat dalam air dan di dalam tanah. Okey, kat air pun ada udara, tapi kita nampak. Nampak tak air dalam udara? Tak nampak. Kita hanya nampakkan air sahaja. Okey, dalam tanah pun ada udara juga. Sebab kita tak duduk dalam tanah. Kita tak tahu. Okey. Udara ni terdiri daripada beberapa jenis gas. Seperti oksigen dan karbon dioksida. Okey. Gas apa yang ada dalam udara ni? Banyak. Tapi untuk anda perlu tahu untuk tahun 2 ni, gas oksigen dengan karbon dioksida sahaja. Okey, gas oksigen tu apa? Gas oksigen ni gas yang disedut oleh semua hidupan. Bukan semualah. Tetapi manusia dan haiwan. Dia menyedut oksigen untuk proses pernafasan. Manakala karbon dioksida pula, karbon dioksida pula untuk proses pernafasan bagi tumbuhan. Itu kita panggil dia kitar karbon. Kitar udara kita, karbon dioksida disedut oleh tumbuhan. Tapi tumbuhan pula mengeluarkan oksigen yang disedut oleh manusia dan haiwan. Okey, kemudian manusia dan haiwan keluarkan karbon dioksida. Putaran dia begitu. Okey. Okey, cikgu tak nak mengulas panjang bab pernafasan. Kita nak tengok udara. Dekat mana ada udara. Okey, dekat sini dia tulis apa? Okey, oksigen diperlukan oleh benda hidup untuk bernafas. Diperlukan benda hidup untuk bernafas. Oksigen. Okey, manusia bernafas. Manusia bernafas. Ni budak ni sedang meniup belon. Dia dah bernafas, dia tiup. Nafas, dia tiup. Okey. Anak-anai juga bernafas di dalam tanah. Okey, pernah tengok anak-anai? Yang makan kayu, yang makan buku-buku tu. Okey, itu anak-anai. Anak-anai dia makan apa? Makan buku, makan kayu. Dan dia duduknya di dalam tanah. Dia ada koloni dia. Dia ada ratu dia. Pekerjanya. Di dalam tanah dalam. Okey, jadi bila dekat dalam tanah, jadi macam mana dia hidup? Kita tahu dia hidupan dia mesti perlu bernafas. Dia boleh hidup. Kenapa? Sebab dalam tanah juga ada udara. Okey. Selepas tu sebelah sini gambar kerbau. Haiwan bernafas. Kerbau ni pun bernafas. Dia tak bernafas, dia matilah. Kan? Dia tak boleh hidup. Jadi dia perlukan udara untuk bernafas. Udara ada kat mana? Di sekeliling dia. Okey. Ikan juga bernafas di dalam air. Ikan dalam air boleh bernafas. Dia tak perlu naik ke udara. Dia tak perlu naik ke atas permukaan air untuk tarik nafas. Kenapa? Sebab dalam air pun ada udara. Kita tak nampak. Tapi macam mana nak buktikan dia? Ada ikan. Ada ikan, maknanya ada udara dekat dalam air itu. Okey, tak bermaksud tempat tak ada ikan tak ada udara. Okey. Okey, jadi macam mana ikan bernafas dalam udara? Menggunakan apa? Menggunakan insang dia. Ni insang dia kat tepi sini.
Insang ni terbuka, air akan masuk. Kemudian air itu akan menapis antara air dengan udara. Jadi dia sedut udara, air yang lebih dikeluarkan. Sama juga ikan di dalam laut. Laut-laut dalam. Macam mana ikan tu boleh boleh hidup? Sebab ada udara dekat dalam air. Walaupun berada jauh di dalam dasar lautan. Okey. Ikan bernafas, haiwan kerbau bernafas, tumbuhan juga bernafas. Tapi tumbuhan bernafas menggunakan karbon dioksida. Okey. Karbon dioksida dibebaskan semasa benda hidup bernafas, iaitu manusia, haiwan. Okey, manusia menyedut oksigen tadi. Okey, dia akan bebaskan karbon dioksida. Faham Manakala tumbuhan pula bernafas menggunakan karbon dioksida. Nampak tak pusingan dia? Karbon dioksida tumbuhan guna untuk nafas, dia keluarkan oksigen untuk haiwan, untuk manusia. Manusia keluarkan karbon dioksida untuk tumbuhan, tumbuhan keluarkan oksigen untuk manusia dan haiwan. Putaran dia begitulah. Sebab tu kita tak boleh membuang ataupun memotong, apa lagi, menebang, menghapuskan hutan-hutan untuk pembangunan. Tak boleh. Kenapa? Kerana dia penting. Kerana dia penting untuk kita pernafasan kita. Tak ada tumbuhan, tak adalah oksigen. Jadi itu adalah tajuk daripada udara dalam air. Tajuk dia udara dalam air. Jadi cikgu ulang balik sebagai rumusan. Oksigen diperlukan oleh manusia dan haiwan, manakala tumbuhan memerlukan karbon dioksida. Okey, dekat mana ada udara? Udara berada di sekeliling kita. Di sekeliling kita, di mana-mana ada udara. Kandungan udara ada dua, oksigen dan karbon dioksida. Okey. Di dalam tanah juga ada udara dan di dalam air juga ada udara. Okey, sekian saja penerangan daripada saya. Kita akan terus kepada latihan nanti. Muka surat 70 dan 71. Okey. Okey, dengan merujuk kepada buku latihan dan aktiviti anda pada muka surat 70. Okey, buku aktiviti muka surat 70. Aktiviti 8. Tajuk dia ada udara. Sebab tanda soal dekat sini. Okey. Isi tempat kosong dengan menyatakan tempat yang mempunyai udara. Tadi kita baru lepas belajar. Ingat dekat mana ada udara? Okey. Tengok yang pertama. Ini gambar cacing. Cacing. Dia duduk dekat dalam mana? Perut. Perut ada cacing. Okey. Ni gambar ni bukan dalam perut, tapi gambar ni di dalam tanah. Jadi dekat mana ada udara? Dekat dalam tanah. Di dalam tanah ada udara. Lagi dekat mana lagi? Gambar kedua ni menunjukkan gambar ikan. Ikan dekat dalam air. Jadi dekat dalam air pun ada udara. Sebab tu ikan boleh hidup dan bernafas. Okey, seterusnya arnab. Arnab memang duduk dalam tanah. Tapi dia tak macam cacing, tak macam anak-anak yang kita belajar tadi. Arnab ni duduk di dalam lubang. Okey, dia duduk dalam lubang. Jadi di dalam lubang pun maknanya ada apa? Udara. Okey. Yang keempat, gambar budak ni tengah mendepakan tangan. Mungkin buat senaman kot. Dia sedang menarik nafas. Kalau tak salah cikgu, dekat atas ni ada gambar burung. Jadi udara ada berada kat mana? Udara di kita. Apa? Di sekeliling kita. Alright. Udara di sekeliling kita. Kat mana-mana pun ada udara. Kan? Cuma tak tahu udara tu kandungan dia apa. Okey. Seterusnya, bawah.
udara berada di mana? Di sekeliling kita. Kan? Udara ada di sekeliling kita. Jadi tulis je semula di sekeliling kita. Okey, benda hidup memerlukan udara untuk bernafas. Okey, contoh dia cacing benda hidup, ikan tadi benda hidup. Apa lagi? Arnab benda hidup, manusia benda hidup, burung benda hidup, pokok-pokok tumbuhan pun benda hidup. Jadi benda hidup memerlukan udara untuk bernafas. Udara terdapat di dalam tanah. Lagi kat mana tadi? Dalam air dan di dalam lubang. Kat mana-mana ada udara. Okey, tanah contoh dia macam apa? Tanah contoh dia macam cacing dan anai. Duduk dalam tanah, ada udara. Air contoh dia ikan. Udang dalam air dia bernafas. Sotong duduk dalam air, macam mana dia boleh bernafas? Sebab ada udara. Okey, dan dalam lubang contoh dia arnab. Okey, sekian saja panduan jawapan daripada saya dan penerangannya. Sekiranya anda suka, anda boleh like dan komen di bawah. Sekian saja, terima kasih. Peace.